behind closed doors. I'm a fool for your love. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so guys, hari ni aku nak ceritakan satu benda yang sangat menarik untuk kita tahu. Korang pernah terfikir tak? Okay, korang pernah lalui tak satu keadaan di mana masa korang sekolah dulu kan? Bila korang dah habis tingkatan 3, okay, korang nak masuk tingkatan 4, okay, selalu orang kata cikgu-cikgu ke, mak ayah ke selalu cakap macam, oh, kena masuk kelas sains, aliran sains, jangan masuk aliran sastra. Sebab aliran sains ni dia ada orang kata better opportunity, ada better peluang pekerjaan, lebih bagus, lebih pandai. Budak-budak sains je selalu orang fikir sebagai budak-budak pandai. Kenapa boleh adanya stigma dan juga pandangan macam ni? Okey. So, itu adalah apa yang aku nak bincang pada hari ini, iaitu mengenai pembahagian ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dekat dunia ni. Okey. Kita tahu dekat dunia ni ada macam-macam jenis ilmu, macam-macam jenis bidang pengajian. Kalau korang dah habis belajar kan, korang dah habis sekolah kan, korang tahu bila masuk universiti ada macam-macam course, macam-macam aliran. Ada bidang education, ada kejuruteraan, kedoktoran, farmasis, law, undang-undang, sains dan sebagainya. Okay. So bila ada banyak sangat ilmu pengetahuan macam ni, itulah orang kata menjadi variasi, okay, kepada orang kata ilmu-ilmu pengetahuan yang dekat dunia ni. Tetapi korang tahu tak sebenarnya, okay, di dalam kepelbagaian ilmu yang kita ada ni, ada pembahagian kelas-kelas mereka yang tersendiri. Maksudnya semua ilmu pengetahuan ni dia ada tergolong dalam orang kata kumpulan-kumpulan mereka yang tersendiri. Okey, dan kumpulan-kumpulan ini telah diwujudkan ataupun pembahagian-pembahagian ini telah diwujudkan sejak daripada zaman klasik Eropah dahulu. Maksudnya pada zaman dahulu lagi memang dah dibahagikan kumpulan-kumpulan ilmu ni. So korang kena tahu setiap ilmu pengetahuan yang dekat dunia ni, setiap aliran semua dibahagikan kepada 4 jenis kumpulan ilmu. Dan apa jenis 4 kumpulan ilmu ini? Yang pertama, kita ada kumpulan ilmu sains tulen, kumpulan ilmu sains sosial, kumpulan ilmu kemanusiaan, dan kumpulan ilmu teologi ataupun pengajian wahyu, pengajian berkaitan agama. So korang mesti terfikir apa yang membezakan 4 kumpulan ilmu ni? Kenapa dibahagikan kepada 4? Padahal kita ada banyak ilmu pengetahuan, aliran dekat dunia ni. Semuanya bermula daripada masyarakat barat. Okey, sebab masyarakat barat ini mereka mempercayai bahawa dahulunya kita tahu berlakunya revolusi industri, di mana masyarakat yang paling pertama orang kata mencapai kemajuan kononnya adalah masyarakat Eropah. Okey, melalui bidang sains. Jadi mereka mempunyai satu falsafah sains terpanggil, di mana mereka percaya setiap perkara, setiap ilmu, setiap kejadian di dunia ini perlu ada bukti, dan bukti ini perlu dibuktikan melalui kajian, melalui penyelidikan, melalui eksperimen dan sebagainya. Dan konsep inilah yang dipanggil sebagai falsafah sains. Maksudnya kalau ada apa-apa teori ataupun ada apa-apa kejadian yang tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen, melalui penyelidikan, maksudnya perkara itu tidak boleh dipercayai. Dan melalui konsep falsafah sains inilah yang membahagikan ilmu-ilmu yang ada kat dunia ini kepada 4 kumpulan. Dan 4 kumpulan ini telah disusun, okey, mengikut ilmu yang paling dipercayai sehinggalah kepada ilmu yang paling tidak dipercayai mengikut falsafah sains. Okey, ilmu yang paling tinggi atau yang paling hebat, yang paling dipercayai adalah ilmu sains tulen. Apa ini ilmu sains tulen? Ilmu sains tulen ini adalah ilmu yang mengkaji perkara-perkara yang fizikal menggunakan kaedah ataupun penyelidikan sains. Dan penyelidikan sains ini dia akan menggunakan apa? Dia akan menggunakan cara ataupun cara pengukuran. So dalam bahasa mudahnya, kalau dalam bidang sains, kalau siapa yang belajar sains kan, korang akan tengok, okey, kita akan banyak eksperimen. Daripada zaman sekolah kan ada eksperimen, ada hipotesis. Kita akan buat hipotesis, kita akan uji hipotesis kita. Dan kita akan menggunakan apa kita panggil sebagai ukuran-ukuran tepat. Apakah contoh ukuran-ukuran yang tepat?
Ukuran-ukuran yang tepat ni adalah macam kilogram, meter, Celsius. Ini adalah ukuran-ukuran yang tepat. Sebab apa? Sebab sains tulen percaya kalau nak ikut falsafah sains, sebab ikut falsafah sains kan ilmu yang paling dipercaya adalah ilmu yang dapat dibuktikan dengan tepat. So sebab itulah pendidikan dalam bidang sains semuanya kena tepat. Semuanya kena mengikut ukuran-ukuran yang standard. Sebab itulah banyak pengiraan menggunakan menggunakan orang kata standard, menggunakan nilai-nilai ukuran yang tepat. Okey, so itu contoh bidang ilmu kumpulan sains tulen. Dan apa contoh-contoh ilmu bidang sains tulen ni? Kimia, fizik, kejuruteraan, semua yang gunakan pengiraan dan semua yang perkara-perkara yang dikaji secara fizikal. Maksud benda-benda yang fizikal. Okey, sebab apa? Sebab benda-benda fizikal ni boleh dikaji dengan tepat. Okey, kalau kita nak kaji suhu, nak kaji orang kata apa-apa saja yang dalam fizikal mesti dikaji dengan bentuk tepat. Sebab dalam kumpulan bidang sains semua perkara ataupun orang kata hasil akhirnya mestilah tepat. Pengiraan mesti tepat. Kalau pengiraan itu tidak tepat, kena buat eksperimen ulang-ulang kali. Sebab itu dalam eksperimen adanya orang kata pengulangan eksperimen untuk mendapatkan nilai yang tepat. Dan inilah orang kata cara pendidikan atau konsep yang ada dalam bidang sains tulen. Okey, so kalau korang tengok apa-apa ilmu yang menggunakan cara begini dan apa output yang mereka eksperimen tu dapat di akhirnya mestilah tepat. Okey, so itu bidang kumpulan yang pertama. Bidang kumpulan yang kedua ianya adalah bidang kumpulan yang kurang dipercayai daripada sains tulen, iaitu kumpulan bidang sains sosial. Kenapa sains sosial ini kurang dipercayai? Adalah disebabkan kumpulan bidang sains sosial ini mereka menggunakan cara yang sama macam sains tulen. Okey, mereka menggunakan bidang yang sama, menggunakan kaedah kajian eksperimen. Okey, menggunakan orang kata kaedah, kalau korang belajar sains kan ada kualitatif, kuantitatif, okey, pengiraan dan sebagainya. Tetapi sains sosial ini lebih tertumpukan kepada kajian manusia. So sains sosial ini, ilmu-ilmu dalam bidang sains sosial ini mengkaji manusia menggunakan cara sains. Okey, contoh bidang-bidang sains sosial adalah seperti antropologi, psikologi, sosiologi, apa lagi kita ada bidang-bidang kaunseling dan sebagainya, geografi. Itu semua adalah bidang-bidang ekonomi, apa lagi ekonomi, kita ada bidang banyak lagi. So kalau korang tengok bidang-bidang yang mengkaji manusia, okey, kita kaji manusia tentang behavior, sifat-sifat manusia, tentang cara manusia berfikir, tapi menggunakan kaedah sains. Itu adalah kumpulan-kumpulan bidang sains sosial. Dan kenapa bidang-bidang sains sosial ini kurang dipercayai? Sebab apa? Sebab kalau kita pergi balik kepada falsafah sains tadi adalah setiap peristiwa perlu dibuktikan dengan tepat. Okey, dan bila kita kaji manusia, kita tidak boleh mengkaji manusia dengan secara tepat. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kaji pemikiran ataupun sifat manusia, kita tidak boleh mendapat nilai yang tepat. Sebab apa? Sebab manusia itu adalah satu makhluk yang sangat kompleks. Okey, kita tidak boleh wujudkan satu teori yang tepat mengenai manusia. Okey, kita tak boleh cakap okey, manusia kena hidup cara macam ni. Ini adalah standard, okey, manusia yang bagus. Sebab itu dekat dunia ni kita tak ada, orang kata sepatutnya kita tidak boleh ada standard dalam kita mengkaji manusia. Contohnya, manusia yang bagus adalah takat macam ni. Kalau dia tak mencapai tahap macam ni, okey, maksudnya manusia itu tidak bagus. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab pemikiran manusia itu kompleks. Jadi kita tidak boleh menggunakan cara sains sebab kita tidak dapat membuktikan okey, apa-apa berkaitan dengan manusia secara tepat. Sebab itulah ilmu-ilmu yang dalam bidang sains sosial ini jatuh kepada kumpulan yang kedua, sebab mereka menggunakan cara sains tetapi mereka tidak dapat membuktikan hasil-hasil mereka setepat dengan kumpulan bidang sains tulen. Kumpulan bidang ilmu yang ketiga pula yang jatuh di tangga yang ketiga di bawah kumpulan ilmu sains sosial adalah kumpulan ilmu kemanusiaan. So apa pula kumpulan ilmu kemanusiaan ini? So kumpulan ilmu kemanusiaan adalah semua ilmu yang mengkaji menggunakan kaedah rasional dan juga logik. Maksudnya
bidang-bidang yang dalam kumpulan bidang kemanusiaan ini, mereka tidak menggunakan kaedah sains. Kita tak gunakan, ataupun kumpulan-kumpulan bidang kemanusiaan ini tidak mengkaji ataupun tidak mengkaji satu benda itu menggunakan eksperimen, menggunakan penyelidikan, menggunakan hipotesis. Tidak. Bidang-bidang kemanusiaan lebih kepada mengikut logik, mengikut orang kata falsafah dan sebagainya. Dan lazimnya bidang-bidang kemanusiaan ini adalah seperti bidang-bidang sejarah, bidang falsafah, filologi, kesusastraan. Nampak tak? Tidak ada kajian-kajian yang menggunakan kaedah kualitatif, kuantitatif, penyelidikan, pengujian hipotesis. Tak ada. Sebab itu kenapa dia jatuh di tangga yang ketiga. Kumpulan ilmu yang ketiga yang paling dipercayai mengikut falsafah sains. Dan kumpulan ilmu yang terakhir adalah kumpulan ilmu yang paling tidak dipercayai, yang paling dikatakan tidak dapat dibuktikan, adalah kumpulan ilmu teologi ataupun pengajian wahyu. So pengajian wahyu ini ataupun dalam bahasa mudahnya adalah pengajian berkaitan agama. So tidak kira lah apa-apa agama Islam ke, agama Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, segala ilmu-ilmu yang kita dapat dalam bidang agama mengikut falsafah sains, ilmu-ilmu itu tidak boleh dipercayai. Sebab apa? Sebab apa ilmu-ilmu yang ada dalam bidang wahyu ini, bidang agama ini tidak dapat dibuktikan secara sains. Tidak dapat dibuktikan secara sains. Sebab apa? Sebab contoh macam agama Islam, kita ada Al-Quran dan sebagainya, dan setiap perkara-perkara ilmu-ilmu yang kita dapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak dapat dibuktikan secara sains. So bila tak dapat dibuktikan secara sains, jadi masyarakat Eropah, masyarakat Barat yang mengikut falsafah sains meletakkan kumpulan-kumpulan ilmu bidang ilmu agama ini di bahagian ataupun di tangga yang terakhir, termasuklah agama-agama yang lain. Sebab apa? Sebab ilmu bidang teologi ini kita dapatkan diturunkan dan tidak boleh dipertikai kalau mengikut agama kan. Contoh agama Islam kan, ilmu itu tidak boleh maksudnya segala apa-apa ilmu yang kita dapat dalam bidang Al-Quran dan Hadis sepatutnya tidak boleh dipertikaikan. Sebab itu dah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam bidang ilmu, orang kata dalam bidang agama Kristian, Buddha ataupun Hindu, ilmu itu ataupun apa yang kita dapat daripada kitab-kitab agama yang kita baca itu adalah ilmu yang tepat. Ilmu yang tepat mengikut bidang teologi. Sebab itulah kenapa selalunya masyarakat sains ini yang mengikut falsafah sains, mereka tidak mempercayai agama. Siapa yang betul-betul mengikut falsafah sains, mereka tidak mempercayai agama. Nampak tak? Sebab itulah orang kata wujudnya pembahagian ini, teologi, kemanusiaan, sains sosial dengan sains. Tapi macam saya cakap, pembahagian ini adalah mengikut apa? Mengikut falsafah sains. Ini adalah orang kata tingkat ilmu yang disusun mengikut falsafah sains, yang mana mereka mempercayai semua perkara perlu dibuktikan dengan penyelidikan dan juga kajian. Dan itu adalah orang kata pembahagian yang menarik untuk kita tahu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, dalam pembelajaran kita, setiap ilmu itu tidak boleh dibahagi-bahagikan kepada orang kata ilmu yang paling bagus dan ilmu tidak paling bagus. Cuma saya nak bagi tahu bagaimana bagaimana kita boleh tiba-tiba boleh ada stigma, bukan dalam masyarakat Malaysia saja, di seluruh dunia. Setiap ilmu atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang sains, ilmu itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kebanyakan ilmu yang boleh dibuktikan adalah datang daripada bidang sains. Tetapi kamu kena tahu bahawa tak semua perkara dalam dunia ini boleh dikaji menggunakan cara sains. Sebab itulah kadang-kadang dalam bidang sains ni, tak semua benda orang-orang dalam bidang sains ni akan kaji. Sebab apa? Sebab kalau mereka kaji satu benda itu dan mereka tak dapat satu nilai yang tepat tentang kajian mereka, maksud kajian itu tidak tepat. Nampak tak? Maksud kajian itu tidak tepat. Sebab itulah apa-apa saja dalam bidang sains, mereka kaji benda-benda yang fizikal, benda-benda yang boleh nampak, benda-benda yang orang kata berbentuk rigid. Benda-benda kita boleh nampak. Dapat? So, itu adalah 4 pembahagian ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dekat dunia ini.
Okey, so itu sedikit daripada saya. Kalau korang ada apa-apa info tambahan ataupun ada info-info yang saya tersalah orang kata maklumat, korang boleh letakkan di comment section. Okey, saya dapat daripada apa yang saya belajar, insya-Allah kita boleh belajar bersama-sama, kita boleh adakan perbincangan. Okey, so itu saja daripada saya. Behind closed doors, I'm a fool for your love.